Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu minta kamu baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baiklah, untuk pengetahuan kamu, pada minggu ini dan minggu-minggu berikutnya kita akan gunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 dan juga buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Pada hari ini kita akan lihat pada muka surat 2. Sebelum kita meneruskan pelajaran, kita lihat dulu apakah tema kita pada kali ini. Pada kali ini, temanya ialah jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 13, bersikap mulia, kemahiran, mendengar dan bertutur dengan tajuk pada hari ini ialah amalan yang baik. Okey, apakah amalan yang baik? Okay, amalan yang baik ialah suatu kebiasaan yang baik yang kamu lakukan setiap hari dalam kehidupan kamu. Dalam kehidupan seharian kamu buat amalan itu ataupun buat perkara itu, melakukan perkara tersebut, perkara-perkara yang baik. Okay, sekarang kita lihat pula apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir PDPC ini, cikgu harap murid dapat memberikan respons terhadap soalan. Okay, mari kita lihat muka surat 2. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur, tajuk amalan yang baik. Okay, seperti yang kamu lihat, di sini adalah membawa bendera. Kamu dapat lihat ramai murid-murid membawa bendera. Kemudian menghormati bapa, juga amalan yang baik. Seperti kamu dapat lihat, dia berjalan di hadapan bapanya sambil membongkokkan badan. Kemudian kamu lihat ada 3 orang wanita di sini, mereka saling bermaafan. Ini semua adalah amalan-amalan yang baik. Jadi untuk memahami teks ataupun petikan kita pada hari ini, marilah kita baca terlebih dahulu keseluruhan perbualan di antara Hasan, Elis dan Komala. Okay, Hasan bertanya, "Selamat pagi Elis. Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara?" Ini soalan daripada Hasan kepada Elis. Elis pula menjawab, "Selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan..." Okey, di sini ada ruang kosong yang akan kita isikan nanti. Kemudian Hasan bertanya pula, "Bagaimanakah cara kita menghormati bapa?" Kemudian Elis pula menjawab dengan ayat yang penuh nanti kita akan isikan. Kemudian Hasan bertanya pula kepada Komala, "Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan?" Komala menjawab, "Kita perlulah..." Dan ada ruang kosong di situ yang akan kita isi nanti. Okey, ini adalah 3 ruang kosong yang perlu diisi dengan amalan baik yang terdapat dalam frasa yang diberikan di atas ini berdasarkan gambar ini dan frasa yang telah disediakan kepada kamu. Jadi mari kita isi ruang kosong tersebut. Okay, yang pertama, untuk soalan Hasan yang pertama, dia tanya, "Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara?" Okay, apa jawapan sepatutnya? Okay, seperti yang kamu lihat, ini peserta sekolah. Sepatutnya jawapan dia adalah membawa bendera. Jadi untuk yang pertama ni, seperti yang kamu lihat, yang pertama membawa bendera. Itu adalah jawapan untuk soalan Hasan yang diberikan oleh Elis. Elis menjawabnya dengan membawa bendera. Dan Hasan bertanya lagi, "Bagaimanakah cara kita menghormati bapa?" Okey. Elis menjawab pula. Ini apa yang Elis jawab.
Kalau kamu lihat kan, gambar kat atas ni, ini cara menghormati bapa. Macam cikgu bagi tahu tadi, kamu nampak kan dia berjalan, dia melintasi bapa dia sedang baca buku. Dia nak berjalan di hadapan bapa dia, dia bongkok sikit kan, membongkokkan badannya sedikit. Tanda hormat dekat bapa dia. Ataupun dekat orang yang lebih dewasa. Sekiranya kamu nak lalu di hadapan orang yang lebih dewasa, lebih baik kamu menundukkan ataupun membongkokkan badan kamu sebagai tanda hormat. Okey, kita lihat ayat yang lengkap untuk Alice jawab soalan yang diberikan oleh Hasan. Okey, ini jawapan Alice. Kita menghormati bapa dengan membongkokkan sedikit badan apabila lalu di hadapan bapa. Okey, ini jawapan yang diberikan oleh Alice untuk soalan yang kedua. Kemudian Hasan bertanya lagi untuk soalan yang ketiga. Jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Perselisihan faham ni maksudnya mungkin maklumat tersalah disampaikan, jadi mungkin rakan berkecil hati, jadi berlaku mungkin pergaduhan. Jadi macam mana? Pemalas jawab, kita perlulah, apa jawapan dia, sambungan dia, kita perlulah saling bermaafan, sedikit persengketaan ataupun pertikaian. Jadi apakah yang sepatutnya sebagai amalan yang baik? Kita perlu saling bermaafan. Mungkin orang tu cakap pun betul, ada betulnya, orang ni cakap pun ada betulnya juga. Okey, itu untuk tajuk amalan yang baik. Seterusnya, cikgu minta kamu buka buku aktiviti muka surat 1, aktiviti jilid 2, buku orange tu, ya, muka surat 1. Mari kita lihat pula apakah respon terhadap soalan yang diberikan. Okey. Aktiviti dia berikan respon terhadap soalan. Ini aktiviti yang perlu kamu lakukan. Jadi, untuk memahami apakah respon untuk setiap soalan, seperti biasa cikgu kata, kamu perlu membaca keseluruhan perbualan terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. Siapakah dalam gambar itu Seha? Itu sepupu. Di manakah mereka tinggal? Mereka tinggal. Okey, ruang kosong lagi. Apakah pakaian yang dipakai mereka di sana? Sepupu saya memakai. Mereka duduk di atas apa Seha? Mereka duduk di atas. Okey. Itu adalah perbualan di antara Seha dan rakannya tentang sepupu rakan Seha. Sepupu Seha. Okay. Mari kita lihat untuk soalan yang pertama. Siapakah dalam gambar itu Seha? Kawan Seha yang lelaki ini bertanya kepada Seha, siapa yang dalam gambar tu? Dan Seha pun menjawab, itu sepupu saya. Okay, kamu tulis di situ, itu sepupu saya. Itu sepupu saya. Okey, seterusnya soalan daripada lelaki itu juga. Di manakah mereka tinggal? Jadi Seha pun menjawab, mereka tinggal, kalau kamu tengok di situ, memori di London. Okey, jawapannya di London. Tulis dalam tu seperti yang cikgu berikan. Di London. L kena huruf besar sebab nama tempat. L tu huruf besar. Sebab nama tempat kata nama khas. Jadi kena huruf besar. Apakah pakaian yang dipakai mereka di sana? Sepupu saya memakai. Seha jawab, sepupu dia pakai apa? Baju Melayu dan baju kurung. Okay, yang lelaki ni pakai baju Melayu. Yang kaum wanita kat sini diorang pakai baju kurung. Kemudian soalan berikutnya, mereka duduk di atas apa Seha? Dan Seha pun menjawab, sepupunya duduk di atas tikar mengkuang. Ini gambar tikar mengkuang. Jadi walaupun mereka tinggal di negara luar, sekejap cikgu sediakan jawapan lah. Ataupun kamu hanya salin lah sebab cikgu tak muat. Okey. Walaupun mereka tinggal di negara luar, tapi mereka masih mengamalkan
sikap mulia, patriotisme tu sikap cintakan negara. Jadi mereka memakai pakaian kita di Malaysia, iaitu baju Melayu dan baju kurung. Walaupun mereka tinggal di London, mereka masih juga menggunakan tikar mengkuang. Okey. Ini adalah jawapan untuk muka surat 1. Setelah siap, cikgu minta kamu hantarkan kepada cikgu menerusi Telegram. Okey, sekiranya kamu mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan sebarang bentuk bimbingan, kamu boleh hubungi cikgu secara peribadi menerusi aplikasi WhatsApp ataupun menerusi Telegram. Okey, cikgu harap cikgu dapat membantu kamu mengulang kaji pelajaran pada hari ini dan seterusnya memahami amalan-amalan yang baik yang dapat kita perhatikan dan mencapai objektif kita, iaitu memberi respon terhadap soalan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.